Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi cikgu harap nampak cikgu share screen ni. Okey, nampak tak cikgu share screen? Nampak cikgu. Nampak Okey, so hari ni kita nak ulang kaji tajuk untuk peperiksaan pertengahan tahun. Jadi antaranya adalah modul 2 rekod tak lengkap lah. So cikgu ulang lagi sekali rekod tak lengkap ni. Dia ada 2 kaedah. Okey. Okey. So rekod tak lengkap ni dia ada 2 kaedah untuk kita mencari untung ataupun rugi bersih. So kaedah yang pertama ialah kaedah perbandingan. Dan kaedah yang kedua kaedah analisis. Jadi bergantung kepada soalan exam. Dia nak bagi soalan mana? Kaedah perbandingan ke kaedah analisis? Okay, sebelum tu kita nak tengok sikit apa sebab rekod perniagaan kita menjadi tidak lengkap. Jadi dia ada 4 sebab ni saja. Okay, yang pertama kerana perniagaan kita tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Tak ada rekod debit, tak ada rekod kredit. Maknanya mengamalkan sistem tunggal saja. Okey, yang kedua, catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Maknanya langsung kita tak rekod beli barang, tak rekod, jual barang, tak rekod belaka. Okey, yang ketiga kerana rekod-rekod perakaunan yang musnah ataupun hilang. Okey, mungkin sebab banjir ataupun terbakar ke, perniagaan kita terbakar dan sebagainya. So hilang, musnah. Dan yang terakhir ialah dokumen sumber urus niaga yang tidak disimpan secara sistematik. Okey, ini 4 sebab. Jadi, cikgu ulang lagi sekali kaedah kita nak menentukan untung rugi 2 kaedah sama ada menggunakan kaedah perbandingan ataupun kaedah analisis. Okey, kalau perbandingan ini rumusnya. Okey, rumus sebenarnya dia kembali kepada rumus masa kita belajar persamaan perakaunan tu. Okey. Kita dah belajar modul 2 tingkatan 4 persamaan perakaunan. Okey, nak cari aset sama dengan liability tambah equity pemilik ataupun tambah modal. Okey. Jadi dalam kaedah perbandingan ni antaranya dia nak cari modal. Nak cari modal ni. So kalau nak cari modal, tinggalkan modal seorang diri. Jadi modal sama dengan liability ni positif. Bila kita bawa ke sana dia akan jadi negatif. Jadi modal sama dengan aset tolak liability. Okey ni. Dalam kaedah perbandingan ni yang pertama nak cari modal. Jadi aset tolak liability. Okey, kemudian yang kedua kita nak cari modal akhir. Modal akhir senang saja. Iaitu modal awal tambah untung bersih. Macam kita belajar apur tingkatan 4 tu. Modal awal tambah untung bersih. Kalau dapat rugi, modal awal tolak rugi bersih. Okey, kemudian kita nak cari untung atau rugi bersih ni. Sama macam kaedah modal juga. Kita nak cari untung atau rugi bersih ni. Maka modal awal ni kita bawa pergi depan. Jadi nak dapat untung atau rugi bersih, modal akhir tolak modal awal ni. Sebab modal awal ni kita bawa pergi depan. Okey. Kemudian satu lagi, nak cari untung atau rugi bersih. Nak mudah cikgu menggunakan akronim MAMAT. MAMAT dah biasa MAMAT ni memang ditanya dalam periksa lah. Okey. Macam mana? Iaitu M yang pertama ni ialah modal akhir.
tambah A. A ni ialah ambilan. Okey, moda akhir tambah ambilan kat sini cikgu ni akronim untuk yang di atas ni. Moda akhir tambah ambilan, kemudian tolak MA. Okey, tiba sampai MA ni kita tolak. Tolak modal awal. Dan satu lagi T di belakang ni tolak modal tambahan. Okey, ni nak cari untung atau rugi bersih. Itu modal, kita gabungkan semua yang kita dah belajar tu, modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tolak modal tambahan. Kaedah Mamat. So ingatlah sikit. Okay, biasanya kaedah Mamat ni ada dah dalam exam. Okey, ini clue. Apa-apa pelarasan, clue ni memang kena ingat. Okey, clue ini memang kena ingat. Soalan pertama, kalau jumpa dalam soalan ada perkataan belanja belum bayar atau hasil belum terima, kemudian dekat dalam tu kita jumpa pula perkataan ada belum bayar akhir, ada belum bayar awal. So kalau ada belaka akhir dan awal, gunalah clue yang cikgu bagi ni. Okay, yang pertama katakan ada belanja belum bayar. Contohnya apa? Gaji dengan gaji belum bayar. Jadi cari dalam soalan tu gaji, campurlah gaji belum bayar akhir, tolaklah gaji belum bayar awal. Tu kalau ada perkataan belum belanja belum bayar. Jadi belanja tambah belanja belum bayar akhir, tolak belanja belum bayar awal. Kena ingat ni. Okey, satu lagi kalau ada hasil belum terima. Contohnya komisen belum terima. Jadi komisen tambah komisen belum terima akhir, tolak komisen belum terima awal. Okey, dua perkataan ni ada belum bayar. Kalau ada belum bayar, tambah akhir, tolak awal. Kalau ada hasil belum terima, tambah akhir, tolak awal. Okey, sebab apa ditambah akhir, tolak awal? Ini belanja belum bayar ni maksudnya belanja dalam tempoh perekonomian ataupun dalam tahun ni kita tak bayar lagi. Okey. Jadi hak awal tu kita ambil kira dah. So sekarang ni kita akan tambah hak akhir lah sebab akhir kita dah masuk lagi dalam pelarasan. So dia akan tambah yang akhir, dia akan tolak yang awal. Okay, sama juga dengan hasil belum terima. Hasil dalam tempoh perekonomian sekarang ataupun tahun ini kita tak terima lagi. Jadi kita akan tambah yang akhir, tolak yang awal. Okay, itu kalau belum bayar dengan belum terima. Okay, kalau yang melibatkan terlebih. Contohnya belanja prabayar ni belanja terlebih bayar. Okay, belanja untuk tempoh perekonomian akan datang ataupun untuk tahun depan kita bayar dah sekarang. Jadi belanja tu kita akan tambah belanja prabayar awal tolak belanja prabayar akhir. Okay, sama juga dengan hasil belum terperoleh, hasil untuk tempoh perekonomian akan datang ataupun untuk tahun depan kita terima dah sekarang. Okay, jadi kalau kita jumpa perkataan belum terperoleh, gunalah rumus ini hasil tambah hasil belum terperoleh awal, tolak hasil belum terperoleh akhir. Sebab apa? Kerana hasil atau belanja terlebih bayar ni, kita akan campurlah dengan hak awal dan hak awal kita terima. Dan kita akan tolak yang akhir sebab akhir tak terlibat lagi. So kita tolak lah. Okay. So ingat clue ni. Kalau belum bayar, belum terima, tambah akhir, tolak awal. Kalau prabayar atau belum terperoleh, tambah awal, tolak akhir. Okay, jadi kita nak tengok uji minda yang pertama. Okay. So cikgu harap soalan ni sempat buat lah. Kalau tak sempat buat, kita buat sama-sama hari ni. Dan kalau ada dalam periksa, insya-Allah boleh jawab. Okey, ini soalan ni cikgu baca sekali lalu. Perniagaan Hamzalah menjalankan perniagaan ikan hiasan di Mane, Kuala Terengganu. Perniagaan ini tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Dia akan bagi clue kat situ. Dia dah bagi tahu. Tidak menyimpan. Okey. Tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. Maknanya ini tajuk rekod tak lengkap. Okay, nampak je clue kat atas ni mana tajuk dia lah ni. Dia dah maklum siap-siap dah. Tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. So dia akan beri maklumat kalau kita tengok ada 1 hari bulan, ada 31 hari bulan. Maknanya ada awal, ada akhir.
So yang dekat awal dengan akhir ni semua dalam ni ialah aset dan liability sahaja. Aset dan liability sahaja. Jadi pentingnya ingat mana contoh aset, mana contoh liability. So kita tengok kat sini kita boleh tahu dah rumus yang cikgu maklum tadi. Boleh cari modal awal, boleh cari modal akhir dekat sini. Okay. Ingat lagi rumus cikgu ajar ni. Mana ni modal awal, modal akhir? Ni. Kat sini. So kita boleh cari kat situ. Okay, go back semula. Okay. Tengok lagi. Penerimaan dan pembayaran sepanjang tempoh perekonomian berakhir 31 Disember. Ini semua yang kita terima dan kita bayar. Kesimpulannya sebenarnya penerimaan dan pembayaran ni ini adalah mewakili akaun tunai kita di bank. Ataupun akaun bank kita. Duit kita dalam bank. Okay. Diguna istilah penerimaan. Okay. Kalau kita buat buku tunai, untuk akaun bank, sebelah debit ialah yang kita terima, sebelah kredit yang kita bayar. Ini mewakili akaun bank, akaun duit kita dalam bank. So maklumat tambahan, bila ada je perkataan maklumat tambahan, maknanya kena buat pelarasan. Kena tambah, kena tolak. Okay, ada diskaun diberi 600, kemudian maklumat daripada dokumen A masih belum direkod dalam mana-mana buku perekonomian. Okay, sebelum itu kita tengok siapa kita. Ni. Ingat bila kita buat perekonomian ni, pegang soalan tu kita yang berniaga. So sekarang awak ialah perniagaan Hamzalah. Ini kita ni. So jangan ada butir nama kita. Okay, kita perniagaan Hamzalah. Kita punya barang niaga ialah kita jual ikan hiasan. Ikan hiasan tu barang niaga kita. So maklumat tambahan yang kedua mengatakan maklumat daripada dokumen A masih belum direkod dalam mana-mana buku. Okey, sekarang tengok dokumen A. Okey, nota kredit. Siapa tahu? Kalau ada perkataan nota kredit ni, dia nak khabar apa yang berlaku ni? Cerita tentang apa kalau nota kredit ni? Dan kita tengok nama kita duduk atas. Perniagaan Hamzalah duduk atas. Ni. Ataupun salinan dekat sini. Okay, siapa yang tahu apa yang berlaku ni? Kalau tengok live cikgu hari Sabtu baru ni, dengan kita buat perbincangan kerja khusus hari Khamis tu sepatutnya boleh jawab ni. Nota kredit ni nak menceritakan tentang apa? Okay, Chuan Jun. Cerita tentang apa nota kredit cikgu hari ni? Pulangan. Pulangan apa? Pulangan jualan. Macam mana tahu? Sebab di atas ialah perniagaan kita. Okey, bagus. So boleh orang lain? Nota kredit saja mesti pulang barang. Nota kredit saja dokumen pulang barang. Okay. So pulang barang di dua je. Sama ada pulangan jualan atau pulangan belian. Okay. So nama kita di atas ni, nama kita di atas maknanya pulangan jualan. Kita jual barang kat orang, kat Ashikin ni, Ashikin pulang kat kita. So kita keluarkan nota kredit. Ingat nama kita kat atas kita jual. Bila melibatkan nota kredit berlakunya pulangan jualan. So ada pulangan jualan kat sini. Okay, anda dikendaki menyediakan akaun kawalan belum terima 3 markah. Okay. Kita jatuh ni markah dia. Kemudian penyata mengira modal pada 1 Januari. Ni markah dia. 4 markah. Dan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2018 13 markah. Nampak tak? Apur berada di mana-mana. Apur PKK ni semua tajuk boleh dikatakan sebahagian besar tajuk dia ada. Jadi pentingnya untuk ingat format Apur dengan PKK ni. Okay, tak rugi kalau awak ingat, hafal, faham Apur PKK ni. Okay, jadi kita nak menjawab soalan akaun kawalan belum terima. Jadi boleh cek lah jawapan awak sama tak dengan cikgu. Kalau sama, right terus kat situ. Okay, kalau belum jawab, jawab bersama-sama cikgu. Okay, so yang pertama kita nak tengok dulu. Soalan kata tadi, buat akaun kawalan belum terima. Tajuk ni kita belajar masa tingkatan 4 dalam akaun kawalan. Tingkatan 4 dalam akaun kawalan.
Modul 5, ledger. Dalam tajuk ledger tu ada akaun kawalan. So format ni sama je. Cuma dalam rekod tak lengkap ni dia tidaklah sedetail akaun kawalan tingkatan 4 tu. Maknanya taklah semua maklumat dia nak. Sekadar apa yang ada dalam soalan saja. Jadi cikgu ulang balik, akaun belum terima ni adalah pelanggan kita. Okay, aset bagi kita lah. Okay, aset bagi kita. Okay, dia tak bayar lagi hutang. So, sebelah debit ini adalah menambahkan hutang pelanggan dengan kita. Okay. Sebelah kredit ni mengurangkan hutang pelanggan. Kalau dia bayar, hutang berkurang. Kita rekod belah kredit. Sebelah debit, kalau dia berhutang tak bayar lagi, kita rekod sebelah debit. So, kita tengok. Dia senangnya sebenarnya akaun kawalan belum terima ni. Awak tengok dalam soalan, cari ada perkataan akaun belum terima je. Okay, kita tengok yang 1 hari bulan. Ni, akaun belum terima awal. Maknanya, bila 1 hari bulan mesti baki BB. Ingat, 1 hari bulan baki BB. Maknanya, ada lagi hutang dia dengan kita. Maka hutang dia bertambah. Dan satu lagi dia adalah aset bagi kita. Letaklah dia sebelah debit. 2018 RM tu kena ada lah. Januari 1 ni tarikh, ikut tarikh dia beri. Ni 1 Januari ni. Januari 1. Baki BB 2180. Baki BB ni nak khabar hutang dia ada lagi dengan kita. Ada lagi baki hutang dia dengan kita. Tu baki BB. Untuk soalan ni. Okay, itu yang pertama. Baki BB. Cari ada perkataan akaun belum terima saja. Okey, ada baki BB, mesti ada baki HB. Ni. 31 hari bulan ni. Ini baki HB ni maknanya hak sebelah dia. Okey. Jadi kalau baki awal di sebelah debit, baki HB mesti kredit. Letak sebelah kredit. Okey, nampak cikgu buka dulu. Baki HB kredit. Akhir mesti duduk bawah. Okey, BB debit, HB mesti kredit. Dia akan lawang lalu. Okay, letak bawah sikit. Jangan letak atas. Sebab dia baki akhir kena duduk bawah. Okey, cari lagi. Mana lagi ada perkataan akaun belum terima. Ni dekat penerimaan. Nampak dah ada akaun belum terima tadi cikgu dah maklum. Akaun penerimaan dan pembayaran ini mewakili duit kita di bank. Akaun bank kita. Okay. So sekarang kita dah terima bayaran daripada akaun belum terima sebanyak 14,830. Maknanya dia bayar dah hutang dia. Jadi hutang dia berkurang. Rekod sebelah kredit. Kita nak jaga buka. Disember 31 buktinya bank lah sebab dia semua ni adalah mewakili akaun bank kita. So bank dia dah bayar berapa? 14,830. Macam mana tahu tarikh ni? Dah sebut tarikh ni. 31 Disember 2018. Okay. So ikutlah Disember 31. Okay, so cari lagi mana maklumat yang berkaitan dengan akaun belum terima pelanggan kita. Okay, tadi dalam maklumat tambahan ada kata diskaun diberi. Kita beri diskaun kepada pelanggan. Jadi hutang dia berkurang. Letak sebelah kredit. Diskaun diberi 600. 1 markah kat situ. Okay, ada lagi maklumat nombor 2. Okay, di mana dokumen A belum direkod. Yang cikgu tanya Ancu-Anjung tadi. Okay, jadi maklumat ini menyatakan tentang pulangan jualan. So pulangan jualan. Dah siapa yang pulang barang ni? Mestilah pelanggan kita. So bila dia pulang barang, hutang dia berkurang dengan kita. Okay, so kalau hutang berkurang, letak sebelah kredit. Ini pulangan jualan ni. So apa cikgu buka? Pulangan jualan 91 markah lagi. Okay. Jadi habis kat sini. So kalau habis macam biasa, jumlahkan dia. Okay, cari nilai mana lebih besar. So boleh campur lah. Okay, sebelah kredit kita nampak ada siap-siap baki akhir. Maka kita boleh campur mana lengkap sebelah kredit. Okay, so campur semua sebelah kredit. Kita akan dapat jumlah 18,740. So bagi samalah kredit bersama debit. 18,740.
Jadi tolak yang di atas. Okey, jumlah besar ni tolak 2180. So kita dapatlah 16,560. So apa butirnya? Jualan. Okey. Akaun kawalan ni antara salah satunya nak cari jualan secara kredit. Untuk kalau belum terima. Akaun kawalan belum terima, kita nak cari jualan kredit. So pelengkap kat sini ialah jualan lah. Jualan secara hutang. Okay. Begitu juga dengan akaun kawalan belum terima, kita nak cari belian kredit. Yang melibatkan hutang-hutang kita masuk kat sini. Okay. So tarikhnya penutup Disember 31 jualan. Satu markah kat situ. Dan ingat bila ada baki HB, mesti ada baki BB. Jangan tinggal. So baki HB tadi 3220, bawalah ke sebelah yang bertentangan dengan dia. Kalau dia kredit, baki BB mesti debit. So 2019 Januari 1 baki BB 3220. Okey. Walau macam mana pun dia akan kembali kepada konsep asal baki awal bulan baru ni. Sebab dia aset sebelah debit. So baki awal dia mesti sebelah debit ke. Okey, nak tahu betul atau salah kita buat, dia aset mesti baki sebelah debit. Okay, cukuplah 3 markah kat sini. Okay, diskaun diberi 1 markah, pulangan jualan 1 markah, jualan 1 markah. So cukup 3 markah. Okay, ini 4A. Seterusnya 4B. Penyata mengira modal pada 1 Januari 2018. Okay. Bila disebut 1 maknanya awal. Dia suruh cari modal awal. Buat dalam bentuk penyata. Okay. So nak cari di mana, senang je kalau soalan kata cari modal awal. Tengok yang 1 hari bulan ni. Okay, ni. Kalau nak cari modal awal, rumus dia modal awal sama dengan aset awal tolak liability awal. Tadi rumus cikgu khabar mula-mula ni. Nak cari modal, aset tolak liability. Nak cari modal awal, aset awal tolak liability awal. Kalau nak cari modal akhir mana kat sini 31 Kalau nak cari modal akhir, aset akhir tolak liability akhir. Itu kan nak cari modal akhir. Sekarang kata cari modal awal. So kena carilah mana aset kat sini. Cari yang 1 bulan je. So aset, kena pasti aset. So yang pertama, kenderaan 62,000. Soalan ni sebenarnya mudah je. Kenderaan 62,000. Lagi mana asetnya? Perabot. Cari yang 1 bulan je. 10,000. Kemudian inventory. Cikgu tik cikgu buka sana. 3,450. Akaun belum terima 2180. Lagi komisen belum terima 730. Ada lagi insurans prabayar. Ejaan pendek cikgu ajar itu dia adalah aset semasa 200. Okey, bank 2620. So habis aset campurkan belaka. Mudah ya. Okay, ni semua aset. Okay, campur semua aset ni. Letaklah jumlahnya di hujung. Kita buat 2 line tu, 2 ruangan. 81,180. 1 plus 1 off kat situ. So 2 markah kat situ. Okay, tu aset. Selesai aset, tolaklah liability. Yang mudah je modal awal ni. Aset awal, tolak liability awal. So kita tak tulis aset awal kat situ. Kita tulis aset je lah. Aset tolak liability. So mana liability kat sini? Baki yang tinggal tu lah. Yang tinggal tu adalah liability. So yang tinggal kadar bayaran belum bayar. Ni 1. 1 je kadar bayaran belum bayar. 860. Okay, so settle tolak. Jumlah aset tolaklah jumlah liability. Maka kita dapatlah nilainya. So nilainya kat sini ialah 80,320. Dapat semarkah kat situ. Kadar bayaran belum bayar ni 1 markah. Okay, butir nak tulis apa? Kita tengok kat atas kita tulis apa tajuk ni. Tajuk kita tulis penyata mengira modal pada 1 Januari 2018.
Jadi butir pun kena sama lah. Okay. Butir pun kita pun, kena bagi sama dengan tajuk. Modal pada 1 Januari 2018. 80,320. Kalau kita tulis kat atas ni, penyata mengira modal awal. Kita tulis awal je, tak ada pada 1 hari bulan tu. Penyata mengira modal awal. Maka tajuk kat sini, modal awal. Okay, dia bergantung. Biar dia konsisten kata orang sama. Kalau tajuk kat atas kepala gitu, butir kat bawah mesti sama dengan kepala kat atas. Kalau awak penyata mengira modal awal, so kat situ butir 80320 tu modal awal juga. Kalau kat atas kita tulis penyata mengira modal pada 1 Januari 2018, jadi butir kat bawah KG mesti modal pada 1 Januari 2018. Bagi sama bagi sama dia punya butir tu. So 4 markah kat sini. Okay, jumlah tadi 1 plus 1 off 81,180. Kemudian kadar bayaran belum bayar 860 semarkah dan jawapan dia modal awal 80,321 lagi markah. Okey, boleh buatlah ke? Kalau dia nak modal awal, aset awal tolak liability awal. Kalau soalan kata kira penyata mengira modal pada 31 Disember. Mana ni nak modal akhir tu? So aset akhir tolak liability akhir. Okey, ini jawapan penuh. Alright. Kemudian satu lagi soalan kata buat akaun perdagangan dan untung rugi. So yang ni kembali kepada apa yang kita belajar lah. Sama je rumus dia. Okay. Kena ada tajuk kat atas. Tajuk jangan lupa. Tajuk ni ibarat kepala kita lah. Okay. Ada nama, perniagaan Hamzalah. Okay, salin soalan. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Ni soalan tadilah. Cikgu tak tunjuk kat sini, tak muat. Okey. Buat 3 line. RM ada 3 ruangan ni. Okey. So macam biasa mulakan dengan jualan. Okey, jualan. So jualan kat sini ingat bila melibatkan apa-apa tajuk lah nak cari jualan atau belian. Rumusnya jualan tunai tambah jualan kredit. Ataupun belian tunai tambah belian kredit. Maka dapatlah jumlah jualan, jumlah belian. So jualan tadi, perasan tak kita kira akaun kawalan belum terima? Tu maksudnya jualan kredit kat situ. Okay. So jualan kredit kita letak nilai kat situ. Ni jualan kredit Jualan yang kita cari tadi. 16,560. Tambahlah dengan jualan tunai. Jualan tunai kat ni lah. Akaun tunai di bank kita tadi. So inilah jualan tunai kita, penerimaan jualan tunai. So tak letak kat sini 26,600. Okay. So boleh kat situ Jualan atau belian dekat sini maksudnya jualan tunai tambah jualan kredit. So belian pun sama, belian tunai tambah belian kredit. Okay, dapat jumlah 43,160. 1 plus 1 off. So 2 markah kat situ. Okay. Jualan tolak pulangan jualan. Pulangan jualan ni lah. Ni dokumen yang gue letak kat sini ni. Nak bagi nampak. Pulangan jualan ni. Nota kredit yang belum kita rekod. So rekod lah sekarang. Okey, letak pulangan jualan 90. Okey. Lepas tu kita tolak. Maka dapatlah jumlah baru 43,070. Ataupun kalau nak tulis butir dia jualan bersih. Tak nak tulis pun tak apa, tak ada markah. Okey. Yang penting jumlah betul. 43,070. Okey, boleh kat situ. Kemudian macam biasa tolak kos jualan. So kena ingat sikit apa dia rumus kos jualan. Mesti bermula dengan inventory awal. Semana inventory awal cari yang 1 hari bulan tadi. 1 hari bulan mesti awal. So ni inventory awal. Okey. Tanda, bila kita dah buat tanda. Bila kita tanda tu maknanya dah buat lah. So yang belum tick tu lagi kita kena masukkan dalam soalan seterusnya. So inventory awal letak situ. 3450 letak di tengah-tengah biar disorang di situ. Inventory awal. Okay, lepas tu belian. So belian sepatutnya belian tunai tambah belian kredit. So sekarang ni kita tengok kat situ.
Tadi tak ada pun dinyatakan, so kita cari akaun kawalan belum bayar kan. Ataupun kalau kita tengok dekat asset dan liability tu, tak ada pun dekat situ mengatakan ada akaun belum bayar awal, ada akaun belum bayar akhir. Dia kalau ada maklumat awal, akhir, kemudian dekat penerimaan pembayaran ada jualan belian, baru kita kena buat akaun kawalan. So dekat sini asset liability tak ada akaun belum bayar awal dan akhir. Bermakna tak ada belian kredit kat situ. Tak ada belian kredit, tak melibatkan belian kredit. So ada belian tunai saja. Mana belian tunai? Tengoklah dekat pembayaran ni. Ni yang kita bayar ni. Okay, so ini maknanya belian secara tunai. So letak je lah. Belian. Ni je nilainya, letak di ruangan pertama. Belian. 20,270. Kemudian tambahlah geng Audi yang cikgu saya ingat. So, geng Audi. So sekarang ni yang ada kat sini hanyalah angkutan masuk sahaja. So angkutan masuk je lah kita letak. Okay, so kita tengok kat sini angkutan masuk ada 481. Kemudian ingat pelarasan tadi yang cikgu suruh clue mula-mula tu. So kita tengok kat sini ada angkutan masuk belum bayar akhir. Awal tak ada ni. Okay. So ada angkutan masuk belum bayar akhir saja. Mesti ingat clue cikgu tadi. Kena tambah ke kena tolak. Okay. So kita ada akhir tambah 100. Ingat kalau ada belum bayar tambah akhir tolak awal. So kita cuma ada akhir je. So tambahlah 100. Kalau ada awal kena tolak awal. Okay. Itu maksud cikgu pelarasan tadi. Jadi angkutan masuk 480 campur 100. Kita dapat 5801 markah kat situ. Okay, sebab dia melibatkan pelarasan. So satu jadi kita campur je lah dua-dua ni. Okay, dah settle, campur. Jumlah letak di tengah-tengah. 20,850. So kita settle yang tengah-tengah pula. Jadi ini belian tambah angkutan masuk ni. Butir dia kos belian kalau nak tulis. Tak tulis pun tak apa, tak ada markah kat situ. So kos belian kita campurlah dengan inventory awal. Maka kita dapatlah jumlah baru 24,300. Ini kalau kita nak tulis butirnya kos barang untuk dijual. Okay, kos barang untuk dijual 24,300. Dan satu lagi tolaklah inventory akhir. Mana inventory akhir? Tengok yang 31 hari bulan. Ni tanda 3660 inventory akhir. Okay. So kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, macam biasalah dapatlah ni kos jualan yang kita nak ni. Letak di ujung. Okay. Kos jualan 20,640. One off kat situ. Okay. On, one off one. Satu markah on figure ni berdasarkan jawapan anak-anak pelajar. Berapa jawapan dibuat dengan syarat ada inventory awal, ada belian, ada inventory akhir. Itu adalah syarat asas untuk dapat markah kos jualan. Okay, ada inventory awal, ada belian, ada inventory akhir. Syarat asas dia kena ada. Dan butir kena ada. Butir tulis kos jualan ni. Okay, tulis kos jualan. Baru dapat markah. Kalau terlupa kos jualan di sini, dia tengok kat atas ni. Cikgu tanda 2 ni. Ni, cikgu tanda lagi ni. Dia akan tengok kat atas tu juga. Okay. Mesti ada salah satu kalau comel tulis dua-dua. Okay, tolak kos jualan. Kat bawah ni pun mesti ada kos jualan juga. Tu comel tu ada dua-dua. Okay. So hujung dengan hujung. Jualan bersih, tolaklah kos jualan. So, okay, kita dapat positif. Kalau positif, butirnya untung kasar. Tulis perkataan ni, untung kasar. 22,431 markah kat situ. Okay. So dekat sini kos jualan untung kasar, dia punya butir sangat penting untuk tulis untuk dapat markah. Okay, habis kat situ Okay. Macam biasa, tambah hasil. So mana hasil? Hasil carilah dekat penerimaan. Yang kita terima tu. Okay, mana yang kita terima? Yang ni tadi akaun belum terima, tak logik hasil. So ni hasil commission diterima 2980. Tengok pelarasan kat atas. Pelarasan tu maksud cikgu tengok yang 1 hari bulan dengan 31 Disember tu. Okay. Ada tak pelarasan kat situ? Cerita tentang commission. So kita tengok kat sini ada commission belum
terima awal. Ni. Ni. Okay, ada komisen belum terima awal 730. Masih ingat lagi cikgu cerita ni? Akaun belum bayar, belanja belum bayar dengan hasil belum terima, tambah akhir tolak awal. So dia ada awal je, maknanya tolak 730. Kita tengok cikgu buka hasil komisen diterima. Ni nilai ni komisen. Komisen yang dekat penerimaan tu 2980. Yang ni yang dekat 1 hari bulan tu ada awal tu. So tolak 730. So dapat nilai dia 2250. Jadi untung kasar tambah hasil dapat jumlah. Jumlah sangat penting dalam prinsip perekonomian ni, kira jumlah dulu. 24680. Kemudian tolak belanja. So belanja nak cari kat mana? Carilah dekat pembayaran. Okay, mana yang kita dah ambil lagi? Okay, ambillah tak logik belanja. Cari. So sekarang ni cikgu nak buka dulu. Cikgu buat benda belanja dulu. Okay, diskaun diberi cikgu buat dulu. Ni diskaun diberi 600. Diskaun diberi pun belanja juga. So letak situ 600. Di ruangan kedua. Okay, seterusnya susuk nilai perabot. Susuk nilai perabot kita tengok kat sini, perasan tak ada perabot ni. Tapi kita bayar untuk perabot, tapi perabot bukan belanja, dia adalah aset. So macam mana bila ada aset mesti ada susuk nilai dia. Susuk nilai itulah adalah belanja. So macam mana cara nak cari susuk nilai? Senang je. Kalau kita tengok kat sini ada perabot awal, nampak ni. Ambil pen lain nampak sikit. Ni, 1 hari bulan ni. Ada perabot awal, ada perabot akhir, kemudian dekat pembayaran ni kita bayar pula. Maksudnya kita beli pula perabot baru. Okey. Ada awal, ada akhir, ada baru. Gunalah kaedah penilaian semula. Susuk nilainya salah satunya kaedah penilaian semula. Aku contoh yang sini. Kaedah penilaian semula. Kaedah penilaian semula. Siapa ingat rumus kaedah penilaian semula? Ada siapa-siapa ingat? Nurul Irdina? Ingat tak kaedah penilaian semula? Cikgu. Ingat tak? Rumus dia. Lupa dah. Kalau tengok live cikgu hari tu ada cikgu ajar. 3 kaedah susuk nilai. Kaedah penilaian semula. Orang lain? Huizing? Goshitang? Kaedah penilaian semula. Okay? Okay, tengok senyap tu cikgu andaikan tak tahu lah. Okay, kaedah penilaian semula sama dengan kalau situ perabot lah. Perabot awal. Apa-apa aset yang dia beri lah. Dia beri perabot lah. Okay. Perabot awal tambah belian perabot baru. Okay. Belian perabot baru. Belian perabot jelas ni sama tu. Dia beli perabot yang lain. Okay, tambah belian perabot. Dia bayar tu maknanya dia beli hak baru tu. Okay. Tambah belian perabot, tolaklah perabot akhir. Tolak perabot akhir. Dengan kata lain, awal tambah beli, tolak akhir. Macam gitulah. Okay, boleh belakang. Awal tambah beli, tolak akhir. So perabot awal kat situ 10,000 ni lah yang 1 bulan tu. 10,000, dia beli yang baru 800 tambah 800, kemudian tolak perabot akhir 9,700. Okay, tengok cikgu buka. 10,000 campur 800 tolak 9,700. So dapatlah susuk nilai dia. Okay, 600. Okay, boleh kat sini ya. Letak ruangan kedua. 600 pula dah cikgu tak buka lagi. 1,100. 600 di diskaun. 1,100.
Sebab panjang pengiraan tu 1 plus 1 off. 2 markah kat situ. Okey. Kemudian yang ketiga ialah kadar bayaran. Okey, kadar bayaran kita tengok kat sini ni 1,200 ni. Kadar bayaran. Okey, tengok dekat atas ada pelarasan tak? Okey, ada kat sini kadar bayaran belum bayar awal. Belum bayar, belum terima. Ingat, ada awal akhir. Tambah benda ni. Siapa ingat ni? Mesti tambah akhir tolak awal. Kalau ada perkataan belum bayar. Okay, tengok cikgu buka. Okay, nampak? So kadar bayaran 1,200. Dekat pembayaran tu ada kadar bayaran 1,200. Tolaklah dekat yang 1 hari bulan tu. Ada kadar bayaran belum bayar awal 860. Okey, jadi jawapannya ialah 340. Satu markah kat situ. Pegang clue je. Kalau ada belum bayar, tambah akhir tolak awal. Kalau ada belum terima pun sama. Kalau prabayar dengan belum terperoleh, tambah awal tolak akhir. Okey, seterusnya apa lagi? Insurance. Tengok lagi dekat pembayaran, kita ada insurance. Ni 1,000. Ambil nilai 1,000 ni. Kita tengok dekat atas ni. Ada insurans prabayar. Nampak ada dua-dua ni. Awal ada, akhir ada. Insurans prabayar. Prabayar ni terlebih bayar. Okay. Kalau terlebih bayar, ada awal akhir tambah awal tolak akhir. Ingat. So tengok cikgu buka insurans 1,000 tambah 200 tolak 390. Tambah awal tolak akhir. So dapat nilainya 810. Dia kalau panjang pengiraan tu 2 markah kat situ. 1 plus 1 off on figure. Berdasarkan jawapan pelajar. Okey, lagi gaji. Tengok kat pembayaran yang tak tanda tu je lah gaji. 3260. Sir, tengok atas ni. Ada gaji belum bayar akhir. Belum bayar. So, kalau ada akhir, kena tambah. Tambah 240. Kalau ada gaji belum bayar awal, tolak awal tu. Tambah akhir, tolak awal. Okey, so nilainya 3,500. Satu markah kat situ. Okay, ada lagi belanja tertinggal? Kalau kita tengok kat sini, sewa ni sewa. 1,800. Dekat atas tak ada belum bayar ataupun prabayar. So saling je lah nilainya. 1,800. Okey. So kalau kita tengok kat sini ada lagi dekat pembayaran. Ambilan tak logik. Ambilan dekat PKK. So habis lah kat situ. Okey. Jadi campur belaka. Dapat jumlah tak ujung. 8,150. Jadi jawapan dekat sini tadi yang telah kita tambah dengan hasil tadi. Tolaklah dengan belanja. Dapat nilai baru. Okey. Positif. Kena tulis untung bersih. Perkataan ni kena ada untuk dapat markah. Okey, untung bersih 16,531 off on figure. Dia on figure tu kita nak sebenarnya. Itu jawapan pelajar. Maknanya pelajar buat berapa pun kalau betul tambah tolak insya-Allah dapat markah. Yang OF tu on figure tu. Situ yang pelajar nak ambil sebenarnya. Okay, yang kita nak kejar-kejar. Antaranya untung bersih yang dapat markah sendiri. Kos jualan. Okay. Satu markah kat situ. Okay, boleh? Cikgu harap ramailah dapat markah betul kat sini. Okay, ni jawapan penuh. Okay, last kali. Soalan yang terakhir dah. Okay, kita tengok soalan yang terakhir. Encik Muniandi seorang peniaga milik tunggal tidak menyimpan rekod perekonannya dengan lengkap. Nampak tak? Dia mesti ada perkataan ni. Tidak menyimpan rekod perekonan dengan lengkap. Maksudnya ini tajuk rekod tak lengkap tu. Semua pembayaran dilakukan dengan cek dan kebanyakan penerimaan termasuk jualan tunai telah dibankkan. Pada 20 Oktober 2018, beliau telah meminta anda menyediakan satu set akaun bagi tahun berakhir 30 September 2018. Berikut adalah ringkasan akaun bank perniagaan Encik Muniandi bagi tahun berakhir 30 September 2018. Yang ni dia beri set-set akaun bank. Yang tadi ditulis. Ni maksudnya sebelah debit ni penerimaan lah. Macam tadi sama lah. Ni penerimaan.
Ini pembayaran. Sama saja, cuma sekarang dia bagi dalam bentuk account bank. Okey. Dan anda telah mengenal pasti maklumat berikut. Okey, nampak ada 1 hari bulan, maknanya ini awal. 30 akhir. So kita boleh cari modal awal, kita boleh cari modal akhir kat sini. Ini semua aset dan liability. Okey, sepanjang tahun perekonomian berakhir, pembekal memberi diskaun 1,600 kerana telah menyelesaikan hutang dengan segera. Nampak tak? Pembekal beri diskaun. So ini ada diskaun diterima kat sini. Okey, jualan tunai 1,100 tidak dibankkan. Jualan tunai tak masuk dalam bank. Wang berkenaan kita guna untuk bayar penyelenggaraan kenderaan. Encik Muniani telah mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri pada harga kos 1,150. So ini semua maklumat tambahan ni, nombor 2, nombor 3 ni. Okay, anda dikendaki menyediakan penyata modal awal pada 1 Oktober 2017 3 markah. Akaun kewangan belum terima 2 markah. Akaun kewangan belum bayar 3 markah. Nampak tak? Apol. Sama je. Akaun perdagangan ada untung rugi dalam bentuk penyata bagi tahun berakhir 30 September 2018. 12 markah. Apol ni memang banyak markah. Okay, soalan lengkap dia. Okay, so kita bincang. Penyata modal awal. Soalan nak penyata modal awal pada 1 Oktober 2017. Okay, so penyata modal. Ingat modal awal, aset tolak liability. Aset awal tolak liability awal. Cari sini je. Cari di sini sahaja. Okey, so kita buka. Aset. Mana aset? Kenderaan. 3,000. Okey ni, aku tanda sini. Kenderaan. Lepas tu, akaun belum terima. 7,100. Okey, sewa prabayar. 350. Inventory 2150. Ada lagi tak? Bank. Okay, bank ingat. Bank ini bank. Bank ni baki awal dia ni. Bank adalah aset juga. So baki awal dia tu 18,300. Ramai yang tertinggal dekat bank lah. Tak perasan. Okey. Jadi settle tambah. Ada nak tanya ni? Okey. So untuk jumlah ni sebenarnya, kalau perasan tadi dia letak depan kan, letak kat sini, betul tak? Ni kita letak belakang. Sebenarnya untuk pemula ayat tak kisah. Sama ada orang letak jumlah dia kat depan ni, jumlah besar kat belakang, ataupun nak letak di belakang terus. Sebab dia pemula ayat. So bila kita campur, kita akan tetap dapat jumlah besar kat bawah ni. Tetap di ruangan hujung kat jumlah dia. 30,900. Okey. Pemula ayat tak ada masalah. Okey. Tolak liability. So mana liability yang kita tak buat kat sini, iaitu akaun belum bayar dengan belanjaan belum bayar. Okey, masuk kat situ. Akaun belum bayar 4,400, belanjaan belum bayar 95. Yang ni sebab dia bukan pemula ayat. Liability ni lebih daripada 1. So bila lebih daripada 1, kena letak ruangan yang pertama dulu. Campur jumlah dia kita nak di hujung. 4,495. Okay, sehujung dengan hujung kita tolak untuk cari modal awal berapa. So dapat modal pada 1 Oktober 2017 26405. One off situ. Okay, so 3 markah cukup lah. Yang pertama dekat sini kat jumlah ni. 30,900 nampak dia buat 1 belakang . Satu lagi jumlah liability 4,495. Nampak 1 ni. Warna hitam dia buat 1 . Dan satu lagi modal pada 1 Oktober 2017 one off. On figure ni jawapan pelajar. Okey. Jawapan penuh. Okay, yang kedua akaun kawalan belum terima. Macam tadi juga. Soalan ni sebenarnya mudah je kalau boleh takat. Okey. Akaun kawalan belum terima, cari yang ada perkataan akaun belum terima. Kenapa cari kat sini 1 hari bulan ni. 1 hari bulan akaun belum terima awal 7,100. Letak belah debit je buka tu. 2017 Oktober 1 baki BB. Okay, maknanya hujung ni baki HB lah. Buka selalu. Baki HB 10,800 belah kredit. Dia akan berlawanan ni. Okay, nampak? Okay, cari dekat bank pula yang ada perkataan akaun belum terima ni. 46,200. Maknanya dia dah bayar. Tak belah kredit. Tarikh dia dekat bawah 30 September 2018. Maknanya 2018 tahun dia. September 30 bank 46,200. So yang lengkap belah kredit campur 57,000 sebelah debit pun sama.
Maka tolaklah 7,100 dapatlah jualan. Ni orang panggil jualan secara kredit. 49,900. September 30 tahun 2018. Okey, so ini jualan kredit. Dan macam biasa ada baki HB, mesti ada baki BB, jangan tinggal dia. 2018 Oktober 1 baki BB 10,800. So 2 markah kat sini. So markah kat mana dia bagi? Satu dekat HB dengan BB ni one for both. Tu dia kata penting yang tinggal. HB dengan BB one for both. Mesti ada dua-dua. Dan satu lagi jualan kredit yang kita cari. One off on figure. Maknanya berdasarkan jawapan anak-anak pelajar. Okey, soalan C. Sikit lagi nak habis. Akaun kawalan belum bayar. Ni dia nak belian kredit. Okay, cari ada perkataan akaun belum bayar. Tengok dekat ni 1 hari bulan se, 31 hari bulan se. Okey, satu akaun belum bayar ni 4,400. Akaun belum bayar dia terbalik Okay, saya baik balik. Akaun kawalan belum terima belah ning yang menambahkan hutang sebelah debit. Kalau dia dah bayar-bayar, negatif sebelah kredit. Maka hutang dia bertolak, berkurang tolak kat situ. Akaun kawalan belum bayar dia terbalik. Sebab dia liability. So, kita berhutang dengan dia. Tak bayar lagi hutang sebelah kredit, masuk belah kredit belaka, menambahkan hutang. Kalau kita dah bayar, mengurangkan hutang, masuk belah debit. Okay. So baki dia maknanya kita ada lagi baki dengan pembekal. Hutang bertambah, letak belah kredit. 2017 Oktober 1 baki BB 4,400. So maknanya ni baki HB ni 5,600, letak belah debit. Okay, jadi buka tu. Maknanya kayak gini September 31 baki HB 5,600. Okay, nampak dia berlawanan tu. Baki BB kredit, HB mesti debit. Okay, cari lagi akaun, perkataan akaun belum bayar. Dekat akaun bank tu. Ni. Nampak lah ni. Ni. Maknanya kita dah bayar dekat dia. Maka hutang kita berkurang, letak belah debit. Kita tengok je buka. September 30, bank 37,400. Ni tarikh ni, garis balik. September 30, bank 37,400. Okay. Ada lagi tak tinggal? Tadi maklumat tambahan ni. Pembekal memberi diskaun ni. Okay, 1,600. Itu diskaun diterima. Dia beri dekat kita, mana hutang kita berkurang dia. Letak sebelah debit. Diskaun diterima 1,600. Satu markah. Okay, settle. Tambah jumlah mana besar. Sebelah debit tu kita campur 44,600. Sebelah kredit bagi sama. Tolak tolak baki BB tu. So pelengkapnya ialah belian dia panggil. Belian kredit. Tadi cikgu dah maklum. Akaun kawalan belum bayar ni dia nak cari antaranya adalah belian kredit. Kalau belum terima nak cari jualan kredit. Okay, kena ingat itu. Hutang-hutang termasuk sini. Okay, boleh Okay, ni jangan lupa ni, baki HB mesti ada baki BB. Oktober 2018, Oktober 1 baki BB 5,600. One for both. Okay. Ada HB mesti ada BB. Katakanlah pelajar tulis baki HB betul dah 5,600. Tapi tak tulis baki BB bulan baru, maka tak ada markah kat situ. Walaupun nilai HB betul. Syarat dia mesti ada HB, mesti ada BB. Nilai yang sama. Maka dapatlah markah kat situ. Okay, satu markah kat diskaun diterima. Satu markah dekat belian tu. Belian kredit tu one off kat situ. One off. Berdasarkan jawapan pelajar. Dan satu lagi ada HB, mesti ada BB. Cukup 3 markah kat situ. Okay, dan yang terakhir ialah apor. So macam tadi mesti ada tajuk. Okay, tajuk dia nama dia Muniandi. Okay, Encik Muniandi. Muniandi lah nama dia. So Muniandi kat sini. Muniandi salin soalan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2018. RM. Sebab ni pendek je. Kita buat 2 ruangan cukup lah. Macam biasa dengan jualan. Okay, jualan maknanya jualan kredit tambah jualan tunai. Dan ada maklumat tambahan selagi. Okay, so kita tengok. Ini jualan kredit tadi. 49,700. Tadi kita cari akaun kawalan dia. Ini jualan tunai. Tengok dekat bank. Ada perkataan jualan ni. Ini jualan tunai ni. 20,700. Okay, 1,100 mari kat mana? Dekat maklumat tambahan ni. 2. Jualan tunai 1,100 tidak dibankkan.
Wang berkenaan digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan kenderaan yang ni. Okay. Jualan tunai tidak dibankkan. Maknanya, kalau kita buat catatan bergu, debit tunai, kredit jualan. Debit tunai, kredit jualan. Jualan dia memang kredit dah, sekarang dia kredit lagi. Maknanya semakin bertambah lah. Okey, jadi kena tambah lah kat sini 1,100 ni. Okey, ini 1,100 so tambah 1,100 lagi kat sini, dekat jualan. Maka dapatlah 71,700. 1 plus 1 off, so 2 markah kat situ. Okey, tak ada pulangan jualan tak payah, terus tolak kos jualan. Okey, inventory awal. Ambil inventory awal kat 1 hari bulan ni. 1 ni awal lah maknanya. Ini inventory 2150. Okey. Belian. Belian sama juga, belian kredit tambah belian tunai. Okey, tapi belian apa yang tak ada kat sini? Yang tak adanya ialah belian tunai tak ada dekat soalan ni. So, kalau kita tengok dekat account bank ni, okey kat sini, sebelah pembayaran ni, tak ada pun mengatakan belian tunai kat sini, betul tak? Tak ada belian tunai kat situ. Maka kita ambil lah belian kredit yang kita cari tadi, 40,200 dan tengok maklumat tambahan nombor 3. Di mana Encik Muniandi telah mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri pada harga kos 1150. Ambil barang untuk kegunaan sendiri. Okay, acak kali cikgu kata bila ambil barang, ada pula perkataan sendiri, ambil barang niaga. Kalau kita buat catatan bergu, debit ambilan. Okay, debit ambilan sikit lagi kan, ambilan ni. Debit ambilan sebab ada perkataan sendiri tu. Bila ambil barang mesti kredit belian. Ya. Okay, jumpa je perkataan ambil barang niaga mesti belanja berkurang. Kredit belian. Okay, belian kita belajar di debit. Sekarang dia duduk sebelah kredit. Berlawanan. Bila berlawanan kena tolak. Tolak 1150. So dapatlah 39,051 markah. Nampak cikgu buat 1 tu. Okay, so campur dengan inventory awal. Kita dapatlah kos belian 41,200. Nak tulis boleh, tak mau tulis pun tak apa. Kemudian tolak inventory akhir. Ini inventory akhir ni. Inventory pada harga kos akhir ni 4830. Maka dapatlah kos jualan. Tulis butir ni, kos jualan. Okay, tolak dapat 36,370. 1 markah lagi. Ada warna merah cikgu tulis 1 tu. Letak ujung. Okay, jadi jualan tolak kos jualan. Nak biar. Okay, jualan tolak kos jualan. Sampai kat sini ya, tolak. Okay, kalau positif tulis untung kasar. One off. Okay, one off on figure. Okay, berdasarkan jawapan anak pelajar. Butir kena ada untung kasar 35,330. Untung kasar tambah hasil diskaun diterima. Maklumat tambahan tadi ya. Soalan nombor 1 ni. Ni diskaun diterima. 1,600. Okay, ni 1,600. Satu je lah. Okey, jadi untung kasar tambah diskaun diterima. Diskaun diterima 1 markah tu. Ada 1 cikgu tulis tu. So kita dapat jumlah 36,930. Kemudian tolak dengan belanja. Macam biasa belanja kena ada. Okey, belanja cari dekat account bank. Account bank sebelah kredit kan duit keluar. Kita bayar. So account bank. So cikgu buka yang pertama. Pengiklanan ni. 4,800. Tak ada pelarasan, tulis direct. Kemudian yang kedua sewa. Tengok sewa 5,500. Tengok kat pelarasan yang 1 hingga 31 ni. Nampak ada sewa prabayar awal ni. Okay. Prabayar makna terlebih. Okay. Prabayar atau belum terperoleh terlebih makna tambah awal tolak akhir. So sewa tadi 5,500 sebab dia ada awal tambah awal 350. Maka dapatlah 58,501 markah kat situ. Okay, mana lagi belanja? Ni belanja am. Ada perkataan belanja tu belanja lah. Belanja am 4,000 tengok bawah. Ada belum bayar awal saja ingat. Kalau belum bayar tambah akhir tolak awal. So ada awal tolak 95. So belanja am 4,000 tolak 95 hak awal tadi. So dapatlah 3,951 markah. Okay, ada lagi.
penyelenggaraan kenderaan ni. Ni ambilan tak logik, ambilan ekuiti pemilik. Akaun belum bayar, PKK. Okey. Penyelenggaraan kenderaan 3375 tadi ada ayat mengatakan soalan nombor 2 ni. Jualan tunai tidak dibankkan, wang berkenaan kita guna untuk bayar penyelenggaraan kenderaan. Maknanya belanja semakin bertambah. Jadi kena tambah lah. Tambah 1,100. Okey, nampak? 3375 tambah 1,100. So dapat 4475, satu markah. Apa lagi yang tertinggal? Kita tengok kat sini ada kenderaan baharu. Maknanya susun nilai ada tu. Kenderaan baharu. Kat sini ada kenderaan awal, ada kenderaan akhir. Maknanya mesti ada susut nilai. Susut nilai kenderaan. Okay, dan ada satu lagi tambahan, nampak tak? Jualan kenderaan lama. Tadi ada 3 je. Awal, campur beli, tolak akhir. Sekarang dia ada jual pula. So bila dia ada jual, formula yang sama juga. Awal, okay, kenderaan awal, tolak dulu jualan kenderaan lama. Tambah belian kenderaan baru, tolak kenderaan akhir. Rumus yang sama je. Cuma kalau dia jual, kena tolak dulu. Okay, so cikgu buat tu. Okay, kenderaan awal 3,000. Tolak dulu jualan kenderaan lama ni, 2850. Tambah belian kenderaan baru, ni 13,000. Dan tolaklah kenderaan akhir 12,000. Maka dapatlah susun nilai baru 1,150. Banyak pengiraan tu 1 plus 1 off. So 2 markah kat sini. Letak ruangan yang pertama. Campur. Jumlah letak di ruangan kedua. So untung kasar tadi. Tolaklah. Untung kasar campur hasil tadi. Tolaklah belanja. So dapatlah 16,750. So butir kena ada untung bersih. Ya, kalau positif untung bersih. Kalau negatif, tulis rugi bersih. So sini 1 plus word. Word maknanya pentingnya perkataan untung bersih tu. Untung kasar pun sama. Kena ada kos jualan selagi. Butir yang sangat penting. Ini jawapan penuh. Cikgu tunjuk sekali lagi. Okay, habis. Love you all. Terima kasih anak-anak SMK Sultan Ismail 2. So ada soalan tak? Jadi cikgu harap boleh jawab lepas ni InsyaAllah. Okay. So tak ada soalan? Okay, itu tutup dulu sekejap. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'ams. Innal insana lafi khusnal ladzina amanu wa amilus solihati wa sabiru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.